وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini insya-Allah kita dapat bersama pada di malam bulan-bulan ataupun di malam hari-hari di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan insya-Allah Allah memberikan yang terbaik kepada kita untuk meneruskan amal ibadah kita dan untuk meneruskan segala aktiviti Ramadan ini dengan sesempurna mungkin. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini adalah merupakan suatu anugerah, suatu keistimewaan yang Allah Ta'ala pilih kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nak sebut di antara keistimewaan, kelebihan Ramadan cukup banyak, dengan gandaan pahalanya, dengan segala apa yang kita lakukan kita boleh kongsi pahala, dan berbagai bentuk lagi pahala-pahala yang kita boleh raih dan kita boleh dapatkan. Tetapi hari ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan atas dasar wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, saling berpesan-pesan dengan kebenaran dan saling berpesan-pesan dengan kesabaran. Mudah-mudahan insya-Allah ada baik dan ada manfaat untuk kita bersama. Jadi di antara keistimewaan Ramadan yang Allah berikan kepada kita yang saya ingin kongsikan dengan tuan-tuan dan puan pada malam ini, hanya satu sahaja, yang mana insya-Allah atas tujuan dan dasar berpesan-pesan, atas dasar tujuan untuk kita saling muhasabah. Dengan muhasabah yang demikian itu, insya-Allah kita akan jadi di kalangan hamba-hambanya yang benar-benar bertakwa, seperti mana yang Allah inginkan daripada kita sempena disyariatkan puasa. Apa dia? Disebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Tuan-tuan semua tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau boleh ikut dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu puasa seperti mana difardukan juga kepada umat yang sebelum kamu, supaya kamu meraih ketakwaan. Hadirin-hadirat yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan insya-Allah Ramadan pada kali ini kita dapat meraih yang namanya takwa. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, ada satu keistimewaan Ramadan yang perlu kita jadikan ia sebagai suatu muhasabah diri kita masing-masing. Maknanya kita tunjuk dekat diri kita masing-masing mengenai keistimewaan ini, iaitu apabila datangnya Ramadan yang Allah Ta'ala datangkan kepada kita tanpa kita meminta, tanpa kita mengundang, Ramadan datang, maka di antara keistimewaannya ialah segala fenomena, segala keadaan masyarakat Islam berubah menjadi serta-merta ataupun berubah dalam keadaan serta-merta. Apa yang saya katakan ini tuan-tuan dan puan, betul ataupun tidak? Maksud saya, sebelum Ramadan masjid, surau dengan solatnya orang tak ramai. Apabila datangnya Ramadan, dan inilah keistimewaan Ramadan, apabila masuk saja malam 1 Ramadan, surau, masjid dan tempat-tempat yang didirikan
menjadikan ibadah semuanya penuh. Saya nak tanya, betul ataupun tak betul fakta yang saya sampaikan ini? Betul. Okey, jadi saya letak reka-reka. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, itulah dia satu keistimewaan Ramadan yang menjadikan manusia berubah serta merta daripada tak elok kepada yang elok. Dan perubahan ini suatu yang baik ataupun tidak? Saya nak tanya. Baik ataupun tidak? Baik. Semua orang kata baik. Perubahan daripada sebelum ini ke Ramadan ini adalah suatu perubahan yang baik. Berarti sebelum Ramadan solat fardu jamaah tak penuh, tapi bila datang Ramadan solat fardu jamaah penuh. Sebelum Ramadan Al-Quran disusun rapi, tetapi datangnya Ramadan Al-Quran dibuka-buka, dilihat-lihat dan dibaca-baca. Betul tak? Betul. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, ini suatu fenomena gambaran yang suatu perubahan yang amat baik. Yang inilah yang kita harapkan dalam kehidupan kita sehari-harian, yang mana yang kita harapkan daripada dulu dan bila-bila masa sahaja, yang mesti kita kena wujudkan suasana perubahan berikut. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan puan, inilah yang namanya suatu keistimewaan Ramadan yang Allah berikan kepada kita. Mengikut catatan sejarah, bukan sejarah negara, tetapi sejarah masyarakat Islam, sejarah catatan masyarakat Islam, kita fokus masyarakat kita. Kalau mengikut catatan sejarah yang sebelum-sebelum, berarti suatu yang amat malam apabila beransurnya Ramadan meninggalkan kita, maka segelintir muslimin, segelintir orang-orang Islam juga meninggalkan Ramadan, meninggalkan aktiviti solat fardu berjamaah yang dilakukan ketika Ramadan, beransur-ansur meninggalkan bacaan Al-Quran. Betul kata? Betul. Hadirin-hadirat yang dirahmati oleh Allah, inilah yang namanya sejarah hitam. Betul? Ya, bila kita sebut sejarah yang tak elok, nama dia hitam, kan? Sejarah hitam. Jadi inilah dia yang namanya sejarah hitam di dalam masyarakat Islam kita, yang mana sejarah ini yang kita tidak perlu ulang kembali. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, kita jangan jadikan Ramadan kali ini seperti mana Ramadan pada yang sebelum ini, iaitu apabila datang Ramadan semua berpusu-pusu memenuhi tempat-tempat ibadah. Apabila beransurnya Ramadan, semuanya berpusu-pusu secara mendadak untuk meninggalkan tempat ibadah, meninggalkan Al-Quran, meninggalkan segala aktiviti amal-amal soleh yang lain. Itu yang saya maksudkan untuk kita muhasabah diri kita masing-masing. Kalau kita tengok dalam suasana yang begitu, seumpama orang yang bersikap begitu adalah orang yang hanya mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di bulan Ramadan sahaja. Betul tak? Betul kan? Seseolah begitu, walaupun dia kenal Allah Ta'ala pada setiap dan saat, tetapi dengan perbuatannya menyebabkan seseolah dia mengenal Allah di bulan Ramadan sahaja. Kerana di bulan Ramadan lah dia bertungkus-lumus untuk melakukan segala-galanya, tetapi bila berakhirnya Ramadan dia meninggalkan segala-galanya. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bertepatanlah dengan kata seorang alim zahid yang
Nama beliau tidak asing lagi, iaitu Bishrul Hafi. Beliau adalah seorang tabi'in. Tabi'in itu maksudnya selepas 2 generasi. Generasi sahabat, generasi tabi'in, lepas itu generasi tabi'in ataupun tabi'in itu. Jadi Bishrul Hafi berada di generasi itu. Beliau mengatakan, setelah mana beliau ditanya oleh seseorang kepada beliau, wahai Tuan Bishrul Hafi, bagaimana ada seseorang yang ibadahnya hebat di bulan Ramadan, bila akhir Ramadan dia pun berhenti mendadak. Apa jawapan Bishrul Hafi? Jawapan beliau mengatakan bahawasanya itulah seburuk-buruk manusia yang mana tidak kenal Tuhannya melainkan hanya di bulan Ramadan. Oleh kerana itu tuan-tuan, jangan sama sekali kita menjadi diri kita ini seburuk-buruk manusia yang mana hanya bulan Ramadan kita menumpukan segala-galanya, selepas Ramadan kita berlalu begitu sahaja, tidak menumpukan terhadap ibadah-ibadah kita selain daripada bulan Ramadan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, apabila saya sebut ini suatu fenomena perubahan mendadak, permulaannya nampak baik, tapi pengakhirannya nampak tidak baik. Jadi perlu di sana kita mencari satu jalan, suatu ubat. Kenapa berlakunya begitu dan bagaimana kita nak mengatasi benda itu agar kita tak terjadi macam tu. Kita tak termasuk dalam golongan orang yang Ramadan datang semangat, Ramadan berakhir dia pun hilang royok macam tu saja. Maknanya ibadah fardu jamaah di bulan Ramadan dia boleh buat, di bulan Syawal dan seterusnya dia tinggal begitu sahaja dan dia tidak seperti mana Ramadan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, antara puncanya kalau kita nak tengok banyak, antaranya ialah iaitu kerana berlakunya tidak fokus pada apa yang kita buat. Yang terjadinya fenomena begitu disebabkan tidak ada fokus pada apa yang kita buat, tetapi kita hanya terlalu fokus dengan apa yang kita dapat daripada ganjaran. Betul tak? Betul kan? Maksud begini, kita tidak fokus tentang ibadah solat itu sendiri, kita tidak fokus tentang fardu jamaah itu sendiri, kita tidak fokus tentang perbuatan sedekah itu, kita tidak fokus perbuatan puasa itu, tetapi kita terlalu mefokuskan tentang ganjaran-ganjaran yang Allah Ta'ala bagi, sehingga terjadinya apabila Ramadan berlalu dengan gandaan-gandaannya, maka dia pun taklah melakukan seperti mana di bulan Ramadan. Itu maksudnya. Salahkah kita memokuskan diri kita terhadap ganjaran yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita dengan gandaan-gandaan? Tak salah. Tak salah. Dan itu memang kita kena tahu bahawasanya Allah Ta'ala bagi kepada kita ganjaran-ganjaran itu adalah untuk memotivasi diri kita, untuk memberi semangat diri kita untuk melaksanakan ibadah yang luar biasa yang kita tak boleh buat di bulan lain daripada bulan puasa. Di bulan puasa kita boleh berlipat gandakan dengan ganjaran-ganjaran yang Allah Ta'ala nak bagi itu. Tak salah kalau kita memokus benda itu, tetapi jangan terlalu fokus kepada ganjaran, tetapi fokuslah kepada apa yang kita lakukan. Kalau kita boleh fokus terhadap apa yang kita lakukan dan kita kurang memberi fokus kepada ganjaran yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, insya-Allah kita boleh melakukan amal-amal ibadah selain daripada bulan Ramadan dengan begitu luar biasa.
kita boleh meneruskan bacaan Al-Quran kita, kita boleh meneruskan tadarus Quran kita, kita boleh meneruskan puasa sunat kita, kita boleh meneruskan solat-solat sunat kita, kita boleh meneruskan qiyamul lail kita. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, andai kata berlaku begitu, andai kata di bulan Ramadan kita bersemangat, kita fokus kepada amal ibadah, bukan kepada ganjaran keterlaluan dengan amal ibadah, maka insya-Allah kita boleh mendapat satu ciri sifat yang mana semua kita hendak, dan itulah yang mesti kita cari dalam kehidupan kita, iaitu satu sifat yang mulia, iaitu istiqamah. Bahasa kita hari ini, konsisten di atas amalan yang kita dapat lakukan. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, bila kita dapat istiqamah dengan amalan-amalan sunat, dengan amalan-amalan yang disyariat, yang disyurkan kepada kita di bulan Ramadan itu, maka kita boleh meneruskan dengan konsisten di luar bulan Ramadan. Maka tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, itu petandanya kita menghayati apa yang kita lakukan sepanjang Ramadan, dan kita boleh menghayati apa yang Allah Ta'ala inginkan kepada kita sebagai hamba Allah yang hanya untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, itulah baru namanya Ramadan mengajar kita, mendidik kita untuk kita mencapai takwa, dan seterusnya amalan kita dapat diistiqamah, maka masyarakat Islam akan menjadi terbaik. Maka apa yang kita harapkan, surau, masjid, majlis ilmu penuh di mana-mana sahaja, kekuatan itu akan timbul di dalam diri kita yang namanya sebagai Muslim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, hari ini kalau kita nak tengok kekuatan hanya di bulan Ramadan, tetapi apabila beransur Ramadan, kita dah nampak pudar kekuatan tersebut. Maka itu kita tidak mahu berlaku setelah ini. Biarlah sejarah hitam itu tidak berulang kembali, tinggal begitu saja. Biarlah pada tahun ini kita bertekad, saya, tuan-tuan dan puan, kita ajak ahli keluarga kita bertekad tahun ini, insya-Allah kita akan istiqamah dengan ibadah-ibadah sunat yang boleh kita lakukan selain daripada bulan Ramadan dengan begitu luar biasa sekali. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ada satu cerita. Kita tak semayang tarawih lagi kan? Inilah bahayanya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, tak tahu sikit lagi saya ambil masa. Ada satu cerita mengenai orang yang tidak fokus kepada amalan yang dilakukan. Satu kumpulan manusia dikumpulkan, lalu diperintahkan masuk dalam terowong yang gelap. Sampai ke penghujung sana, mesti setiap orang membawa apa yang diperintahkan. Jadi dibekalkan kepada setiap seorang apa dia? Bunyi. Lalu diperintahkan apabila kamu masuk dalam terowong yang gelap ini, ambil apa sahaja. Ambil apa sahaja. Tuan-tuan dan puan, sebenarnya dalam terowong itu semuanya emas. Emas, suatu ganjaran yang hebat. Tetapi tidak diberitahu di dalam itu ada emas. Lalu diperintahkan supaya ambil apa sahaja, dipenuhkan di dalam guni tersebut untuk dibawa ke sana. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Lalu ada di antara ramai-ramai itu yang berfikir,
ketul batu. Ketul batu kan? Ketul batu. Ada yang berfikir batu kecil, ada yang berfikir ini mesti batu besar, ada yang berfikir mungkin emas. Okey. Lalu semua akan masuk dalam. Bila masuk dalam terowong tersebut, ada segelintir isi penuh ketul batu yang ada di dalam, isi penuh apa yang dia orang dapat. Bila sampai di pertengahan jalan, dia orang rasa Allah beratnya, tak apalah, buanglah. Nanti sampai di penghujung, kutip apa yang ada, sama saja. Okey. Ada segelintir yang mana dia mengutip apa yang dia dapat, kecil besar dia tak kisah, yang penting apa yang dia dapat dia kutip. Ada segelintir yang mana sampai di hujung nak keluar pintu terowong baru dia ambil, baru dia kutip. Itulah fenomena keadaan manusia yang tidak fokus kepada arahan yang diberikan. Maka yang mengutip daripada awal dan dia buang di tengah jalan, itulah fenomena manusia yang merosakkan amalannya di tengah jalan kehidupan. Yang ada segelintir manusia yang mana mengumpul apa yang dia boleh kumpul, itulah segelintir manusia yang taat kepada perintah. Dan ada segelintir manusia yang hanya mengutip di penghujung usianya, di penghujung jalannya. Maka itulah orang-orang yang mengabai tanggungjawabnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan, apabila semua keluar daripada terowong tersebut, siapa yang untung? Tentulah yang mengutip apa sahaja yang dia dapat. Rupa-rupanya semua yang dikutip itu adalah emas. Adapun segelintir yang buang di tengah jalan, dia merasa cukup menyesal kerana yang dia buang itu semuanya emas. Adapun yang mengutip di penghujung jalan, dia pun menyesal kerana di penghujung itu semuanya ketul batu. Jadi tuan-tuan dan puan, yang untung siapa? Yang fokus terhadap arahan perintah yang diberikan. Begitulah juga kita tuan-tuan dan puan, apabila Allah memerintahkan kita untuk melakukan amal ibadah, kita kena fokus terhadap ibadah tersebut. Jangan kita terlalu memokus kepada ganjaran-ganjaran, sehingga kita apabila Ramadan berlalu dengan ganjaran-ganjarannya, kita pun tak bersemangat untuk nak melaksanakan ibadah-ibadah yang seperti mana kita lakukan di bulan Ramadan, tetapi kita tidak meneruskan di bulan yang lain. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita imbau balik kepada sejarah lama kita di bulan Ramadan. Okey, di bulan Ramadan kita bertadarus, kita boleh baca Al-Quran bersendirian, bertadarus berjamaah. Bila habis Ramadan, boleh tak kita buat macam tu? Andai kata di bulan Ramadan kita boleh membaca Al-Quran, baca Al-Quran bersendirian 1 kali khatam ataupun 2 kali khatam, ataupun kita bertadarus 2 kali khatam ataupun 1 kali khatam. Tetapi setelah kita berada di Syawal dan bulan-bulan yang seterusnya, adakah kita mampu khatam bersendirian 1 kali 1 bulan, ataupun adakah kita mampu meneruskan tadarus kita? Imbau balik sejarah silam Ramadan kita yang andai kata begitu, wal'ayazubillah, minta lindung tuan-tuan, jangan jadi seperti mana apa yang disebut oleh seorang tabi'i Bishrul Hafi tadi. Jangan jadi seburuk-buruk manusia hanya mengenal Allah di bulan Ramadan. Hadirin-hadirat yang dirahmati oleh Allah, jadi marilah sama-sama kita bermuhasabah diri kita. Kita setelah ini insya-Allah kita ajak keluarga kita kena istiqamah dengan apa yang kita telah lakukan daripada amal-amal yang kita dapat lakukan di bulan Ramadan, dengan tahajudnya, puasanya, dengan zakat, dengan sedekahnya, dengan Al-Qurannya. Kita insya-Allah bertekad mulai saat ini dan hari ini, ya Allah, bantulah aku untuk menunaikan tekad yang suci ini
untuk menjadi manusia yang istiqamah, yang insya-Allah takwa itu menjadi milik kita. Sebagai kesimpulan daripada apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, iaitu tuan-tuan dan puan, dunia ini sebagai kesimpulan dan sebagai pegangan kita agar kita lebih menjadi istiqamah. Ingat, dunia ini adalah tempat beramal, bukan tempat hisab, bukan tempat jazak balasan. Dan adapun di akhirat, ia tiada amalan, dah tak ada amalan di sana. Hanya tempat untuk dihisab dan hanya tempat untuk dijazak, iaitu menerima balasan. Fikir hak tu sudah tuan-tuan. Kita masuk dalam minda kita, kita kena ingat dunia ini bukan tempat hisab, bukan tempat balasan. Hanya beramal, buat semaksimal mungkin daripada qudrat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Dan perlu kita ingat, di akhirat tak ada dah amalan apa-apa yang perlu kita tambah, melainkan kita akan dihisab dan diberikan balasan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan insya-Allah apa yang saya sampaikan ini, saya harap tuan-tuan faham, saya sendiri pun faham, dan kita harap sama-sama insya-Allah kita bermuhasabah diri kita masing-masing untuk menjadi masyarakat insan diri yang membawa kepada perubahan, mencapai takwa, dan juga menjadi manusia yang konsisten dengan amal ibadah ataupun istiqamah dengan amal ibadah di bulan-bulan yang lain daripada Ramadan, sehingga kita sampai Ramadan yang mendatang. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya rasa cukup takat itu saja. Mudah-mudahan insya-Allah Allah membantu kita. Allahumma a'inna ala dzikrika, syukrika wa husni ibadatik. Jadi tuan-tuan dan puan, saya akan solat tarawih di sini 2 rakaat saja. Lepas itu saya nak beransur pergi sebab ada program di Meru. Jadi tarawih saya selain daripada sini lah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah Allah membantu kita untuk melaksanakan apa yang boleh kita lakukan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.